Selamat sejahtera, nama saya Desi Ching, seorang pelajar dari kursus Sejarah dan Asas Falsafah Petikan. Topik video saya ialah falsafah petikan di Malaysia. Dalam video ini, saya akan merangka satu falsafah pengajaran yang baru mengikut bidang perkhususan saya, iaitu bahasa Cina. Mari kita mulakan. Apakah falsafah petikan kebangsaan? Falsafah petikan kebangsaan bermaksud petikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, mari kita masuk ke bahagian falsafah pengajaran baharu. Falsafah baharu yang diperkenalkan ialah falsafah harmoni dinamik. Falsafah ini dirangka berdasarkan cabang inklusif falsafah dan diselaraskan dengan keperluan kurikulum standard bahasa Cina. Falsafah harmoni dinamik bertujuan membentuk warga negara Malaysia yang berpengetahuan, berkemahiran, berakhlak dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Nilai terasnya adalah inovasi, keterakuman dan integriti moral. Dalam falsafah ini, pelajar berperangan sebagai peserta aktif, pemikir bebas dan pembelajar kolaboratif, manakala guru berfungsi sebagai pembimbing, pemanggil inspirasi dan ejen perubahan. Kaedah pengajaran pula menekankan pengalaman langsung, integrasi teknologi dan penghargaan terhadap budaya tempatan. Sekarang, mari kita masuk ke bahagian justifikasi berdasarkan cabang inklusif falsafah. Falsafah ini dibangunkan berdasarkan 4 cabang inklusif falsafah. Yang pertama, metafizik. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk membentuk individu holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ini sejajar dengan malamat falsafah pendidikan kebangsaan. Kedua, epistemologi. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dan integrasi teknologi. Contohnya, murid belajar tentang komunikasi melalui simulasi sosial dan memfahami teks melalui bacaan berbagai jurnal. Ketiga, astrologi. Nilai teras seperti inovasi, keterakuman dan integriti moral dipupuk melalui aktiviti pembelajaran. Contohnya, modul mendengar dan bertutur, memupuk kemahiran komunikasi dengan nilai hormat menghormati. Modul membaca menenangkan nilai estetika dan penghargaan budaya. Manakala, modul menulis membentuk aspirasi otentik dan kreatif. Keempat, logik. Elemen falsafah ini dirangka secara logik untuk memastikan kesinambungan antara maklumat, nilai dan kaedah. Sebagai contoh, pembelajaran berasaskan pengalaman memastikan belajar memahami konsep melalui eksplikasi dunia sebenar. Di samping itu, adakah falsafah ini selaras dengan kurikulum standard bahasa Cina? Falsafah ini selaras dengan kurikulum standard bahasa Cina. Dalam aspek mendengar dan bertutur, murid diajar kemahiran berkomunikasi, menggunakan nada dan bahasa yang sesuai dalam berbagai situasi. Aktiviti seperti rangkauan dan simulasi sosial digunakan untuk meningkatkan kefasihan dan keberanian bertutur. Dalam aspek membaca, murid membaca berbagai jenis bahan termasuk puisi, cerpen dan teks klasik. Bacaan interaktif dan diskusi kumpulan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap teks. Dalam aspek menulis, murid dilatih menulis berbagai bentuk rangan dan diajar kaligrafi Cina. Penekanan diberikan kepada aspirasi autentik dan nilai estetika dalam penulisan. Apakah perbezaan antara falsafah pendidikan sedia ada dan falsafah baharu? Perbezaan antara falsafah pendidikan kebangsaan yang digunakan sekarang antara falsafah pendidikan baharu harmoni dinamik dapat dilihat dalam beberapa aspek utama seperti berikut. Pertama sekali, matlamat.
Matlamat FPK adalah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, jeri, untuk berfungsi dalam masyarakat pelbagai. Bagi falsafah harmoni dinamik, bertujuan untuk melahirkan individu holistik yang berpengetahuan, berkemahiran, inovatif dan menyumbang kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kedua, fokus utama. FPK menekankan pembangunan individu holistik. Manakala falsafah harmoni dinamik menekankan kepada inovasi, keterangkuman budaya dan integriti moral. Ketiga, kaedah pengajaran. Kaedah FPK fleksibel mengikut pendekatan guru tetapi kurang menekankan pengalaman langsung atau penggunaan teknologi. Falsafah harmoni dinamik menekankan pembelajaran pengalaman langsung, integrasi teknologi dan kaitan dengan dunia sebenar. Keempat, nilai trust. Nilai trust FPK seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan. Selain nilai asas FPK, falsafah harmoni dinamik memberi perhatian khusus kepada inovasi, keterangkuman budaya dan integriti moral. Seterusnya, peranan pelajar dan guru. Bagi FPK, pelajar dilihat sebagai penerima ilmu, manakala guru berperanan sebagai penyampai pengetahuan. Bagi falsafah harmoni dinamik, pelajar berperanan sebagai peserta aktif, pemikir bebas dan pembelajar kolaboratif. Guru pula berperanan sebagai pembimbing, pemuda cara dan agen perubahan. Dalam aspek integrasi teknologi, FPK tidak memberi penekanan khusus kepada penggunaan teknologi. Manakala falsafah harmoni dinamik menggunakan teknologi sebagai elemen utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, falsafah petikan harmoni dinamik ini bertujuan menjadikan petikan sebagai alat perubahan untuk membentuk individu holistik dan masyarakat yang harmoni. Marilah kita bersama-sama merealisasikan matlamat ini untuk masa depan yang lebih cerah.